Amon binti Chick atau lebih dikenali dengan nama pentasnya sebagai Mak Enon, merupakan seorang pelakon bangsawan bermula pada era tahun 30-an sehingga era tahun 60-an sebelum mewarnai dunia perfilman Melayu pada pertengahan era tahun 60-an sehingga penghujung era tahun 80-an. Beliau yang dilahirkan pada sekitar tahun 1911 di Geylang Serai, Singapura ini merupakan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik, di mana ayah beliau berketurunan Bugis dan ibu beliau pula berketurunan Cina yang berasal dari Kuching, Sarawak. Semasa hayat hidup, beliau dikatakan pernah mendirikan rumah tangga sebanyak 7 kali, iaitu pada tahun 1932 bersama dengan seorang jejaka yang berketurunan Minangkabau yang berasal dari Lampung, Indonesia dan berkerjaya sebagai pemain musik bangsawan yang bernama Kasim bin Kadir. Sebelum rumah tangga yang dibina berakhir dengan perpisahan, beliau turut dikurniai 3 orang cahaya mata yang dinamakan sebagai Muhammad atau Ahmad Kasim, Bakhtiar dan Aini. Setelah berpisah, beliau berkahwin buat kali kedua bersama dengan Wahab yang berasal dari Padang, Indonesia dan turut dikurniai seorang cahaya mata lelaki yang dinamakan sebagai Muhammad Jamil sebelum rumah tangga beliau berakhir dengan perpisahan. Perkahwinan seterusnya bersama dengan seniman Haji Mahadi dan turut dikurniai seorang cahaya mata perempuan yang dinamakan sebagai Aidi sebelum rumah tangga beliau berakhir dengan perpisahan. Perkahwinan kali keempat bersama dengan Atan yang turut berakhir dengan perpisahan tanpa dikurniai sebarang cahaya mata. Perkahwinan kali kelima bersama dengan Ishak yang berasal dari Pulau Pinang dan turut dikurniai seorang cahaya mata perempuan yang dinamakan sebagai Aida sebelum rumah tangga beliau berakhir dengan perpisahan. Manakala pada tahun 1952, beliau berkahwin buat kali yang ke-6 bersama dengan seniman Syarif Babu, di mana usia beliau ketika itu lebih tua 20 tahun dari suaminya. Namun, setelah dikurniai 3 orang cahaya mata yang dinamakan sebagai Kelana, Normala dan Sani, rumah tangga beliau berakhir juga dengan perpisahan. Perkahwinan buat kali terakhir bersama dengan seorang mualaf berbangsa India Serani yang dikenali sebagai Anthony atau nama Islamnya ialah Muhammad Anthony Fadzil bin Abdullah. Ada di antara kalangan zuriat beliau turut sama melibatkan diri dalam dunia seni, sama ada di dalam bidang musik maupun lakonan. Antaranya adalah Mat Kasim yang merupakan seorang pemain piano dan Kelana Syarif pula menceburkan diri di dalam dunia lakonan filem dan drama televisyen. Permulaan kisah beliau di zaman kanak-kanak, kerana minat yang terlalu mendalam terhadap dunia seni bangsawan, beliau sering menyelinap masuk ke dalam panggung secara diam-diam untuk menonton pertunjukan bangsawan yang diadakan di kampung halamannya di Geylang Serai, Singapura. Dengan keterbiasaan tabiat beliau selepas menonton pertunjukan bangsawan yang diadakan, beliau akan pulang ke rumah dan mengumpul kulit-kulit kerang lalu disusun untuk dijadikan alat musik. Maka bergemalah suara beliau menyanyikan lagu-lagu popular dari nyanyian primadona bangsawan Mistijah yang cukup terkenal ketika itu. Sehinggalah pada sekitar pertengahan era tahun 20-an, ketika sedang menonton pertunjukan bangsawan bersama abang iparnya yang bernama Haron, beliau telah diundang tanpa disengajakan untuk beraksi di dalam salah satu pertunjukan bangsawan yang diadakan oleh sebuah kumpulan bangsawan di bawah naungan Wak Naning. Tanpa diduga, bakat lakonan dan nyanyian yang ditonjolkan di atas pentas bangsawan tersebut cukup menarik minat para penonton-penonton yang menyaksikannya. Sehinggalah beliau ditawarkan peluang untuk menyertai kumpulan bangsawan tersebut yang membuat pertunjukan secara tetap di Amusement Park, Singapura. Walaupun ketika itu beliau tidak mendapat restu daripada kedua orang tuanya. 4 tahun kemudian, setelah nama beliau mula dikenali ramai di kalangan penonton dan pemain bangsawan,
beliau mula berpindah randah dari sebuah kumpulan ke kumpulan bangsawan yang lain, sehinggalah beliau bergelar Seri Panggung. Pada sekitar tahun 1929, ketika berusia 18 tahun, sebagai Seri Panggung di dalam kumpulan bangsawan Royal Opera, beliau mula menjelajah di seluruh pelosok Palembang, Sumatera dan Tanah Jawa untuk membuat pertunjukan bangsawan. Dan di dalam kumpulan Royal Opera tersebut jugalah beliau bertemu jodoh dengan suami pertamanya yang merupakan seorang pemain musik yang bernama Kasim, dan beliau sah sebagai isteri pada tahun 1932 ketika berusia 21 tahun. Sewaktu tentera Jepun menyerah kalah kepada British di dalam Perang Dunia Kedua, pada sekitar tahun 1945, beliau kembali semula ke Singapura dan telah terpilih memainkan peranan utama sebagai Prince Hamlet di dalam sebuah pertunjukan bangsawan Inggeris yang berjudul Prince Hamlet di bawah arahan seniman Sharif Maidan, di mana pada ketika itu kesemua para pelakonnya adalah wanita di atas permintaan kerajaan British Military Administration. Manakala pada sekitar tahun 50-an, beliau yang pernah menjadi Seri Panggung di dalam kumpulan bangsawan City Opera, Genani Star Opera dan sebagainya ini, sering mengikuti pementasan bangsawan bergerak, selain turut aktif sebagai penyanyi dan penari joget di panggung New World Singapura. Di mana di atas panggung New World Singapura tersebut, tempat beliau mempamerkan bakat dan keistimewaan dirinya yang boleh menari dengan baik dan menyanyi di dalam beberapa bahasa, antaranya bahasa Jepun, Tamil, Jawa, Hindustan dan Minangkabau. Menyelusuri perjalanan seni beliau yang bermula dari pelakon bangsawan sehingga menjadi terkenal sebagai primadona bangsawan dengan kecantikan dan bakat semula jadinya, boleh dikatakan beliau sememangnya seorang insan yang keras hati dan mempunyai prinsip hidup tersendiri, di mana di saat rakan-rakan seperjuangannya satu persatu mengubah haluan dari pentas bangsawan ke dunia layar perak, beliau tetap utuh dengan gelaran Seri Panggungnya di arena dunia bangsawan. Bersandarkan dengan bakat dan kebolehan beliau sebagai penari, seniman P. Ramlee pernah menawarkan beliau menjadi penari joget di dalam salah satu filem di bawah arahannya, tetapi ditolak oleh beliau mentah-mentah dengan alasan tidak berminat. Bukan itu sahaja, beliau yang mempunyai latar belakang dan kemahiran bersilat ini turut menolak peluang kedua yang diberikan oleh seniman tersebut untuk memainkan peranan sebagai persilat di bawah filem arahannya. Bagi pendapat beliau ketika itu, berlakon filem tidak sesuai dengan jiwanya, kerana beliau berpegang pada prinsip bahawa anak bangsawan tidak tahu berlakon untuk filem. Namun, prinsip hidup beliau tersebut mula berubah apabila berhijrah ke Kuala Lumpur. Pada sekitar tahun 1960, di saat dunia bangsawan tidak lagi mendapat sambutan dari penggemar-penggemarnya, beliau yang berusia 49 tahun ketika itu tekad berhijrah dari Singapura ke Kuala Lumpur untuk memulakan hidup baru dengan berniaga nasi lemak. Jika di Singapura, beliau pernah menolak beberapa tawaran berlakon daripada seniman P. Ramlee di perusahaan Malay Film. Tetapi apabila berada di Kuala Lumpur, beliau mula setuju menerima tawaran berlakon di bawah arahan seniman tersebut. Di bawah arahan seniman P. Ramlee terbitan perusahaan Merdeka Film, lakonan beliau di layar perak hanya memainkan watak dan peranan sebagai pelakon tambahan di dalam beberapa buah filem. Antaranya filem yang berjudul Keluarga 69 pada tahun 1967,
filem Anak Bapa pada tahun 1968, filem Gelora pada tahun 1970, filem Putus Sudah Kasih Sayang pada tahun 1971, dan filem Laksamana Doremi pada tahun 1972. Di samping itu, beliau juga turut diundang berlakon di dalam beberapa buah filem di bawah arahan pelbagai pengarah. Antaranya filem yang berjudul Di saat rakan-rakan seperjuangan di dalam bidang seni mula melabuhkan tirai di atas faktor usia, beliau masih mampu lagi bertahan dan mengekalkan kedudukannya sebagai seorang pencinta seni yang paling setia. Walaupun usia semakin senja, beliau tetap aktif dan sering memenuhi pelbagai undangan untuk program seni, di samping turut menyertai festival filem dalam dan luar negara. Antaranya di Festival Filem Asia Pasifik yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1982. Namun seiring perjalanan waktu, selepas membintangi filem terakhirnya yang berjudul Jejaka Perasan pada tahun 1986 di bawah arahan seniman A.R. Badul, beliau mula melabuhkan tirai seninya di atas faktor usia dan kesihatan. Sisa-sisa hidup beliau seterusnya lebih banyak tertumpu kepada ibadah dan bersama anak cucu sepenuhnya. Sehinggalah pada 5 April 1992, ketika berusia 81 tahun, berita melaporkan beliau telah menghembuskan nafas terakhirnya di sisi anak menantu di rumah kediaman anak lelaki beliau yang terletak di Hulu Kelang, Kuala Lumpur pada sekitar pukul 6 pagi. Akibat lemah jantung setelah 4 bulan terlantar sakit. Jenazah beliau telah dikebumikan di tanah perkuburan Islam Klang Gate, Hulu Kelang, Kuala Lumpur pada hari yang sama. Al-Fatihah.